Bayum Al-Quran, Datuk Dr. Haji Shahzan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu kembali dalam segmen tafsir Quran. Dan untuk tuan-tuan, mukadimah ni sebagai satu pengantar untuk kita faham tentang ilmu tafsir, bahawa apakah maksud tafsir sebenarnya. Tafsir ni disebut lughatan, maksudnya iaitu al-idah wa tabyin, iaitu menerangkan dan menyatakan. Demikianlah juga seperti yang disebut dalam kitab At-Tashil, iaitu at-tafsir syarhul Quran wa bayan ma'nahu wal ifsah bima yaqtadihi bi nassihi aw isyaratihi aw najwah. Iaitu maksudnya tafsir inilah mensyarahkan Al-Quran, menerangkan maknanya, menjelaskan apa yang dikehendakinya dengan nasnya atau dengan isyaratnya ataupun dengan najwahnya. Kata Al-Imam Az-Zarkashi pula dalam Al-Burhan, iaitulah tafsir bayan ma'anil Quran wa istikhraju ahkamihi wa hikamih. Iaitu tafsir ini menerangkan makna-makna Al-Quran, mengeluarkan hukum-hukumnya dan hikmah-hikmah yang terdapat padanya. Kata Syekh Al-Alama Tahir Al-Jazairi pula, at-tafsir fil haqiqati innama huwa syarhul lafzi al-mustaghlaqi 'inda as-sami'i bima huwa afsahu indahu bima yuradifuhu aw yuqaribuhu aw lahu dalalah alaihi bi ihda turqid dalalat. Maksudnya, tafsir ni pada hakikatnya ialah mensyarahkan lafaz yang sukar dipahami oleh pendengar dengan huraian yang menjelaskan maksud. Yang demikian itu ada kalanya dengan menyebut muradifnya atau yang mendekatinya atau mempunyai petunjuk kepadanya melalui satu-satu dalalah, iaitu petunjuk. Kata Imam Al-Jurjani pula, at-tafsiru fil asli al-kashfu wal-izhar wa fi syar'i tawdihu ma'na al-aya sya'niha wa qissatiha was-sabab alladhi nuzilat fihi bil lafzin yadullu alaihi dalala zahira. Tafsir pada asalnya ialah membuka, melahirkan. Dalam istilah syarak pula ialah menjelaskan makna ayat, urusannya, kisahnya dan sebab diturunkan ayat dengan lafaz yang menunjuk kepadanya secara terang. Jadi, boleh kita faham, tujuan tafsir ini adalah untuk memahami makna-makna Al-Quran, hukum-hukumnya, hikmah-hikmahnya, akhlak-akhlak yang dikemukakan, petunjuk-petunjuk yang lain untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Maka dengan demikian, tuan-tuan, nyatalah bahawa faedah yang kita peroleh dari mempelajari tafsir ini adalah terpelihara dari salah memahami Al-Quran. Jadi sedangkan maksud yang diharapkan dari mempelajari tafsir adalah mengetahui petunjuk-petunjuk Al-Quran, hukum-hukumnya dengan cara yang tepat. Bagaimana pula takwil? Ada orang mengatakan tafsir, ada orang mengatakan takwil. Demikian yang didoakan Nabi SAW untuk sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dalam hadis sahih ini doa Nabi untuk sahabat yang namanya Abdullah bin Abbas itu, ya Allah, jadikan anak ini faqih dalam urusan agama dan berilah kepadanya at-ta'wil. Anugerahkan, kurniakan untuknya ta'wil. Jadi ta'wil ni sebahagian ulama mengatakan at-ta'wil tarji'u syai'i ila ghayatihi, bayan ma yurad minhu. Takwil ni lah mengembalikan satu pada gayahnya, iaitu menerangkan apa ini maksudnya. Yang lain pula mengatakan at-ta'wil bayanu ahadi muhtamalatil lafzi. Takwil itu maksudnya ialah menerangkan satu makna yang mungkin diterima secara lafaz. Lafaz tersebut mengandungi makna yang berbagai. Sa'id Al-Jurjani berkata, at-ta'wil sarful lafzi an ma'nahu zahir ila ma'nan yahtamiluhu idza kana lil muhtamil alladhi yarahu muwafiqan lil kitabi was sunnah. Takwil itu ialah memalingkan lafaz dari makna yang zahir kepada makna yang muhtamil. Apabila makna yang muhtamil itu tidak berlawanan dengan Quran dan juga sunnah. Jadi takwil ni sebenarnya berasal dari perkataan aul, membawa makna kembali, berpaling. Jadi dilafazkan dengan sirah takwil untuk menggambarkan ta'diyah, berarti mengembalikan. Ada juga yang mengatakan diambil dari perkataan ail, iaitu berarti memalingkan, iaitu memalingkan ayat dari makna yang zahir kepada satu
yang dapat diterima olehnya. Jadi apa beza di antara tafsir dan takwil ni sebagai satu mukadimah kepada para pendengar sekalian? Para mufassirin bersisir pendapat dalam berikan makna tafsir dan juga takwil. Abu Ubaidah berkata bahawa tafsir dan takwil ni sama maknanya. Pengertian ini dibantah oleh para ulama yang lain, antaranya Abu Bakar Ibn Habib An-Naisaburi. Al-Asfahani pula berkata tafsir lebih umum berbanding takwil. Tafsir lebih banyak dipakai mengenai kata-kata yang tunggal, sedangkan takwil lebih banyak dipakai mengenai makna dan susunan kalimat. Jadi sebagian ulama berkata bertafsir itu menerangkan makna lafaz yang tidak menerima selain dari satu makna, satu erti. Sedangkan takwil ini menetapkan makna yang dikehendaki oleh satu lafaz yang dapat menerima banyak makna kerana ada dalil-dalil yang menyokongnya. Al-Imam Al-Maturidi berkata tafsir adalah menetapkan apa yang dikehendaki oleh lafaz ayat dengan sungguh-sungguh menetapkan. Demikianlah yang dikehendaki oleh Allah. Maka jika ada dalil yang benarkan penetapan itu, dipandanglah tafsir itu sebagai sahih. Jika tidak, dipandanglah tafsir yang berdasarkan fikiran yang tidak dibenarkan. Takwil pula ialah mentarjihkan salah satu makna yang mungkin diterima oleh ayat, lafaz, iaitu salah satu daripada muhtamilat, dengan tidak meyakini bahawa demikianlah yang sungguh-sungguh dikehendaki oleh Allah. Jadi sebagai satu penjelasan umum untuk tuan-tuan fahami, iaitu kata Al-Maghribi dan kitabnya Al-Akhlaq والواجبات التفسير أن يعمد معنى الآية على بعض السامعين حتى إذا شرحت له ألفاظها لغة وبلاغة ونحوا فهمه فهما يطمئن إليه قلبه. أما التأويل فهو أن يكون للآية عدة معان محتملة، فمهما ذكر للسامع معنى ثم معنى وقف وقفة المتردد في اختيار أقربها إلى نفسه. ومن ثم كان التأويل أكثر ما يستعمل في جانب المتشابهات والتفسير في جانب المحكمات. ومن ثم كان التأويل أكثر ما يستعمل في جانب المتشابهات والتفسير في جانب المحكمات. Maksudnya tafsirlah satu yang tersembunyi. Tafsir tersembunyi makna sebahagian daripada pendengar, maka bila engkau syarahkan lafaz-lafaznya dari makna lugha, nahwu dan juga balaghah difahami oleh pendengar dengan baik. Tenanglah jiwamu dengan makna tersebut. Sedangkan takwil pula mempunyai beberapa makna yang semuanya dapat diterima. Maka setiap engkau sebutkan satu makna, satu demi satu makna, dia ragu-ragu, tak tahu mana yang nak dipilihnya. Kerana itu takwil banyak dipakai pada ayat yang bersifat mutasyabihat, sedangkan tafsir itu dipakai pada ayat-ayat yang bersifat muhkamat. Nanti saya akan sentuh kepada tuan-tuan beberapa istilah yang digunakan oleh para ahli tafsir, para mufassirin untuk kita faham. Mudah-mudahan ia membantu kita dalam jaulah pada kali ini untuk memahami kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat yang mutasyabihat adalah ayat yang tak terang maknanya. Ayat-ayat muhkamat adalah ayat menunjuk makna-makna yang jelas. Maka kebanyakan takwil digunakan oleh para mufassirin mengenai ayat yang mutasyabihat, sedangkan ayat-ayat muhkamat tidak memerlukan takwil, cukup dengan tafsir sahaja. Jadi ayat yang mutasyabihat sebenarnya tak berapa banyak dalam pandangan para ulama salaf dan juga ulama mutaqaddimin, kerana mereka telah menjelaskan kepada kita. Pada masa dahulu kalau dipandang mutasyabihat hanyalah diterangkan Allah SWT sifat tasyabuhnya itu. Tapi bila kita melihat kemampuan bahasa Arab makin berkurangan di akhir zaman ini, maka bilangan ayat mutasyabihat itu menjadi banyak kepada orang datang kemudian. Jadi ilmu tafsir ni bolehlah kita buat kesimpulan. Ia merupakan satu ilmu yang sangat mulia yang memberikan kepada kita penjelasan tentang hal nuzul ayat, keadaan-keadaannya, kisah-kisahnya, sebab-sebab turunnya, nasikhnya, mansukhnya, mutlaknya, mujmalnya, mufassarnya, iaitu mufassalnya, halalnya, haramnya, wa'adnya, wa'idnya, amarnya, nahinya, ibarnya dan juga amthalnya. Sebab itu kata Abu Hayyan dalam tafsirnya yang terkenal itu Al-Bahrul Muhit. Ilmu tafsir ilmun yubhathu fihi an kayfiyati nutqi bi alfazil Quran wa madlulatiha wa ahkamiha al-ifradiyah wa tarkibiyah wa ma'aniha allati tuhmalu 'alayha halatu tarkib wa tatimmatu zalika lidhalika ka ma'rifati an-naskhi wa sabab an-nuzuli wa qissa tuwaddih ma ubhima fil Quran wa nahwi dhalika mimma lahu 'alaqah. Iaitu ilmu tafsirnya satu ilmu yang bahas dalamnya cara membunyikan lafaz-lafaz Quran. Madlul-madlulnya, baik mengenai kata tunggal ataupun mengenai kata tarkib, makna-maknanya, dan dipertanggungkan juga keadaan susunan beberapa kesempurnaan bagi demikian, mengenai nasakhnya, sabab nuzulnya, kisah yang menyatakan apa yang tidak terang iaitu mubham dalam Quran dan lain-lain yang punya hubungan rapat dengan Al-Quran itu sendiri. Jadi maudhu' ilmu tafsir ini adalah Al-Quran itu sendiri. Dengan dialah berpautnya penjelasan, penerangan, pembahasan mengenai nazamnya ataupun mengenai maknanya.
Jadi pokok asas yang dipegang oleh ahli tafsir adalah yang pertama sekali al-hadis dan juga al-athar. Yang kedua, kemampuan dari sudut kaedah bahasa Arab, uslub-uslubnya yang mesti difahami. Jadi seorang yang nak mentafsirkan Al-Quran, hendaklah dia mencari tafsir ayat tersebut dalam Quran sendiri. Kerana kerap kali ayat-ayat yang bersifat ringkas di satu tempat, sedang penjelasannya terdapat di tempat yang lain. Iaitu, hendaklah ayat itu lebih dahulu ditafsir, dicari tafsirnya dengan ayat Al-Quran sendiri. Lantaran yang lebih mengetahui kehendak Tuhan dengan ayat-ayatnya adalah Allah SWT sendiri. Jika tidak ada ayat yang dapat dijadikan rujukan bagi pentafsiran ayat itu, maka diperiksakan as-sunnah ataupun al-hadis. Mudah-mudahan kita menemui maksud tafsir ayat itu dalam kutubus sunnah. Sesudah itu, hendaklah para mufassir ini memeriksa penerangan para sahabat, kerana mereka lah yang menyaksikan turunnya ayat-ayat itu kepada Rasulullah SAW. Jadi berkata Syekhul Islam, wajib bagi kita yakin bahawa Nabi SAW telah menerangkan kepada para sahabat makna-makna Al-Quran. Para sahabat mengetahui benar-benar bahasa Al-Quran sehingga mudah bagi mereka memahami dan menjelaskannya. Mereka tidak berhajat kepada tafsiran orang lain. Kata Imam Az-Zarkashi dalam Al-Burhan, seseorang yang nak mentafsirkan Quran adalah terlebih dahulu memahami riwayat, mengambil mana yang sahih. Kemudian selepas itu, jika tiada, dia mencari perkataan para sahabat, penjelasannya. Kemudian dia berpegang kepada kekuatan ilmu bahasanya, barulah dia boleh mentafsirkan makna-makna yang kehendaki dalam ilmu bahasa itu. Jadi untuk mengetahui lebih jelas bagaimana cara kita mentafsirkan Quran, perhatikan huraian Al-Imam Imaduddin Abul Fida Ismail bin Kathir Al-Qurashi Ad-Dimashqi dalam tafsirnya, tafsir Ibn Kathir yang terkenal itu. Beliau berkata, jika seorang itu berkata mana jalan tafsir yang paling bagus, saya menjawab, ni kata Ibn Kathir, jalan yang paling sah ditempuhi oleh seorang yang ingin mentafsir Quran adalah mentafsir Quran dengan Quran. Kerana apa yang diijmalkan di satu tempat, dijelaskan di tempat yang lain. Jika dia tidak memperolehinya, maka hendaklah dia mencari as-sunnah. Kerana sunnah itu merupakan syarahan kepada Al-Quran, penjelasannya. Al-Imam Asy-Syafi'i berkata, tiap satu hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah, baginda mengambilnya, mengetahui hukum itu daripada Al-Quran. Sebab itu, Nabi SAW bersabda dalam satu hadis sahih, iaitu, ala wa inni utitul Quran wa mithlahu ma'ahu. Sungguhnya aku telah diberikan Al-Quran dan diberikan sesuatu yang menyerupainya, iaitu as-sunnah. As-sunnah adalah penjelasan kepada Al-Quran. Jadi ringkasnya, bila kita mencari tafsir Al-Quran dari Al-Quran, ini adalah bahagian yang pertama, merupakan kewajipan. Kemudian jika kita tidak mendapatkannya Al-Quran, maka carilah daripada as-sunnah. Urutan ini pernah disebut oleh sahabat yang mulia ketika Nabi menanyakannya waktu menghantar beliau ke Yaman. Siapa sahabat ni, tuan-tuan? Namanya Muaz bin Jabal. Itu Nabi menghantarnya pergi ke Yaman. Baginda bertanya, dengan apakah engkau putuskan satu perkara ketika berada di Yaman nanti, wahai Muaz? Aku tidak ada di sisimu. Jawapan Muaz radhiyallahu an, dengan Al-Quran dan Kitabullah. Nabi bertanya lagi, jika engkau tak menemuinya dalam Kitabullah? Muaz menjawab, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bertanya lagi, jika engkau tidak menemuinya dalam as-sunnah? Maka Muaz menjawab, saya menjalankan ijtihad saya sendiri. Mendengar jawapan Sayyidina Muaz itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menepuk dan berkata kepadanya, menepuk Muaz ini dan berkata, segala puji bagi Allah yang telah mentaufikkan urusan Rasulullah kepada yang menyenangkan Rasulullah sendiri. Dan itu, bila kita tidak memperolehi tafsir dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah, maka kembali kepada pendapat para sahabat. Kerana mereka yang lebih mengetahuinya. Mereka menyaksi sendiri karinah-karinah dan keadaan-keadaan, dan mereka mempunyai pendapat yang sempurna, ilmu yang zahir, keimanan yang paling solid, yang paling kuat. Terutamanya sahabat-sahabat yang unggul seperti Khulafaur Rasyidin, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Muaz bin Jabal, Salman Al-Farisi, Abu Darda. Ini semua merupakan mufti-mufti yang pernah dilantik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibn Jarir Tabari berkata, diceritakan kepadaku oleh Abu Quraib dan Masruq bahawa Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, wallazi la ilaha illahu ma nazalat ayatun fi kitabillah, ma nazalat ayatun min kitabillah illa wa ana a'lamu fi man nazalat wa aina nazalat, walau a'lamu ahadan a'lam bi kitabillahi minni tanaluhu al-mataya la ataituh. Ini kata Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat yang sangat faqih, yang diiktiraf ilmunya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa beliau berkata, demi Allah yang tiada Tuhan yang benar, yang selayaknya, benar-benar layak untuk disembah melainkan Dia. Tidak turun satu ayat daripada Al-Quran melainkan aku mengetahui terhadap siapa diturunkan, di mana diturunkan. Sekiranya aku mengetahui ada seorang yang lebih pandai tentang kitabullah daripada aku, yang aku dapat datangi dengan menaiki kenderaan, nescaya aku akan mengunjunginya. Ini menunjukkan kepada keilmuan yang ada pada beliau, dalam masa yang sama tawaduk yang ada pada beliau, iaitu Abdullah bin Mas'ud sanggup untuk pergi ke tempat yang jauh, menaiki kenderaan untuk mendapat satu ilmu yang tiada padanya. Jadi Al-A'mash bin Abi Wa'il
Ibn Mas'ud berkata, kana rajul yata'allam 10 ayatin lam yujawizhunna hatta ya'rif ma'aniyahunna wa 'amila bihinna. Kata Al-Amash daripada Abi Wa'il dari Ibn Mas'ud berkata, seorang daripada kami apabila telah mempelajari 10 ayat, dia tidak akan melampauinya, maknanya berarti dia tidak akan belajar selain daripada itu sehingga dia mengetahui makna ayat itu dan mempraktikkan maksudnya. Ini dia kesungguhan para sahabat yang meletakkan mereka di tempat yang begitu tinggi untuk memahami Al-Quran, dan pendapat-pendapat mereka sangat wajar menjadi rujukan bagi kita dalam ilmu tafsir. Jadi Ibn Mas'ud ini wafat pada tahun 30 Hijrah. Ibn Abbas wafat pada 36 Hijrah. Sesudah wafatnya Ibn Mas'ud. Tentang keahlian Ibn Abbas pula dalam mentafsirkan Al-Quran ini diakui oleh seluruh para sahabat. Diterangkan oleh Al-A'mash bahawa Ali radhiyallahu anhu pun pernah menyuruh Abdullah bin Abbas mengetuai jemaah haji. Maka di waktu beliau berkhutbah, beliau membaca dalam khutbahnya surah Al-Baqarah ataupun surah An-Nur. Beliau mentafsirkannya dengan tafsiran-tafsiran yang sangat indah, sehingga tafsir Ibn Abbas itu didengar oleh bangsa Rom, Turki dan juga Dailam. Semua mereka masuk Islam. Allahu Akbar. Masya Allah. Oleh kerana itu, sangat penting bagi kita untuk belajar di tafsir Ibn Abbas mengenai lafaz-lafaz Al-Quran yang telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ali bin Talhah dari Ibn Abbas radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in. Jadi, untuk memudahkan pekerjaan itu, perlu sekali kita membaca, sebagai contohnya mempelajari kitab Mu'jam Gharib Al-Quran yang disusun oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Tuan-tuan kenal ke Muhammad Fuad Abdul Baqi ni, tuan-tuan? Beliau merupakan seorang alim dari Mesir yang banyak jasanya kepada Islam. Beliau ni antara yang awal menulis Mu'jam Mufaras Al-Fazil Quran, Mu'jam Qarib Al-Quran. Beliau juga menyusun kitab Al-Lu'lu' Al-Marjan. Ni Muhammad Fuad Al-Baqi ni kerjanya seharian menulis saja. Beliau keluar untuk sembahyang Jumaat. Ketika pergi sembahyang Jumaat itu, beliau akan membeli 7 bungkus ataupun 7 tin macam sardin lah lebih kurang. Dan setiap hari dia makan satu tin, satu bahagian, satu bekas makanan itu, dan sepanjang hari kerjanya menulis saja. Allahu Akbar. Allah melihara Islam dengan tokoh-tokoh seperti ini untuk mengetahui tuan-tuan. Dalam mukadimah usul tafsir, penulis berkata, apabila engkau tidak menemui tafsir Al-Quran dan tidak mendapati tafsir para sahabat, maka hendaklah engkau melihat tafsir para tabi'in. Jadi Syu'bah dan lain berkata pendapat para tabi'in tidak menjadi hujah dalam soal tafsir. Maksudnya bahawa pendapat para tabi'in itu tidak dapat diterima untuk membantah pendapat orang lain. Ini benar. Akan tetapi apabila mereka telah berijma', maka tidak diragui lagi kebenarannya. Jika mereka bersisih, tentu pendapat sebahagian mereka menjadi hujah untuk menolak pendapat orang lain. Dalam hal itu, kita wajib kembali kepada bahasa Al-Quran, kepada As-Sunnah dan juga kepada kaedah bahasa Arab, pendapat-pendapat orang yang ahli padanya. Sebab itu, kalangan para ulama tidak membenarkan orang mentafsirkan Al-Quran dengan kekuatan ijtihad seperti yang dilakukan oleh Az-Zamakhsyari, kerana setakat kekuatan bahasa yang tidak mempunyai asas dari sudut kekuatan kefahaman kepada pendapat para sahabat, para ulama, para tabi'in, itu tidak mencukupi bagi sebahagian daripada ahli tafsir. Manakala Imam Al-Ghazali pula, beliau penjelasannya boleh mentafsirkan Al-Quran bila ada kekuatan dari sudut ijtihad, dari sudut bahasa, akan tapi dengan syarat jangan terlalu mencari-cari pentafsiran supaya sesuai dengan mazhab yang dibawakan, yang dianuti oleh pentafsir itu sendiri. Jadi muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihan, perlu juga kita faham, apabila mentafsirkan Al-Quran ini, seseorang ahli tafsir itu mestilah menguasai ilmu-ilmu yang tertentu, keahlian yang dia perlu ada, dan keahlian ini merupakan rukun untuk beliau mentafsirkan Al-Quran. Mudah-mudahan sedikit mukadimah ini beri kepada kita kefahaman, dan insya-Allah kita akan lanjutkan lagi pada kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.